Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung subtopik 5.5, iaitu yang tajuk buah kelapa sawit. So kita nak tengok struktur buah kelapa sawit. Kalau awak tengok sini, saya zoom. So ini adalah struktur buah kelapa sawit yang telah dipotong. Okay, so kita tengok yang bahagian dalam ni, ini adalah isi rong ataupun kita panggil dia kernel. So ni adalah isi lah. Kalau kita tengok, kalau kelapa biasa tu yang warna putih tu, kita perah ambil santan. Tapi kalau buah kelapa sawit, dia punya isi rong sangat kecil. Okey, so ada santan, ada minyak, kita boleh hasilkan minyak daripada isi rong, tapi dalam kuantiti yang sedikit. So minyak kelapa sawit yang kita guna untuk masak tu sebenarnya diambil daripada dia punya sabut. So sabut ni kita panggil dia mesokap. So kalau dalam SPM awak tulis sabut, tak ada masalah, diterima. Tulis mesokap, jawapan dia pun tak ada masalah, diterima. Okey. So sebenarnya minyak kelapa sawit tu banyaknya daripada sabut. Okey, ni minyak. Okey, kalau daripada kernel ataupun isi rong ni ada minyak, ada santan, tapi tak banyak lah. Tapi sekarang diorang dah ada teknologi baru. So diorang hasilkan santan daripada kelapa sawit lah. So daripada isi rong, daripada kita buang, so kita hasilkan santan. So santan kelapa sawit ni dikurang kolesterol, so dia bagus untuk kesihatan. Okey. So kalau awak tengok dulu yang form 4 dulu, so kita belajar kacukan kan. So kita belajar kacukan yang kita hasilkan untuk hasilkan buah kelapa sawit yang mesokap dia tebal. Lepas tu dia punya tempurung ni kernel, tempurung ataupun endokap. So tempurung ni kita nak nipis. Tempurung ni kita nak nipis, dan isi ni ataupun isi rong kernel dia ni kita nak kecil je. Okay, so kita sebenarnya kita nak hasilkan, kita kacuk tu kita nak hasilkan sabut yang tebal untuk dapatkan minyak yang banyak. Okay, faham So kita punya struktur keratan rentas buah kelapa sawit ni kena hafal. Okey. Seterusnya kita tengok bahagian manakah pada buah kelapa sawit yang menghasilkan minyak paling banyak. So yang paling banyak adalah pada bahagian sabut. Bahagian lain yang mana buah kelapa sawit menghasilkan sedikit minyak yang berkualiti, iaitu pada isi rong. So tempurung ni ataupun endokap dia tak menghasilkan minyak, tapi kita boleh jadikan tempurung ni sebagai hiasan ataupun arang. Okey, so tak ada masalah lah, kita akan guna semua. Okey, so tandakan kelebihan minyak sawit. So minyak sawit dia tiada kolesterol, dia mengandungi vitamin A dan E. Okey, mengandungi lemak tak tepu dalam bentuk cecair. Okey, seterusnya dia mengandungi asid lemak dan beta karotin, iaitu beta karotin ni bagus untuk antioksida. Okey. So macam mana kita nak hasilkan minyak kelapa sawit? Kalau dulu kita akan hasilkan minyak kelapa sawit ni dia makmal. So kita buat proses ni dia makmal, tapi disebabkan oleh oleh kekangan untuk dapatkan buah kelapa sawit tu, so kita hanya kita hanya tunjuk sahaja teknik tu lah. So saya akan share video macam mana penghasilan minyak kelapa sawit ataupun pengekstrakan minyak kelapa sawit di makmal. Okey. So nanti awak tengok video tu. Okay, so first kali kita akan sterile. Proses yang pertama adalah proses pensterilan. Pensterilan ni adalah buah tu di-steamkan dan untuk membunuh mikroorganisma. Maksudnya buah-buah yang kita dah pungut daripada ladang kelapa sawit tu, kita akan steamkan. Okey, untuk membunuh bakteria atau mikroorganisma yang ada. Kemudian kita akan buat proses yang kedua, iaitu proses penanggalan, iaitu buah ni dia akan pisahkan daripada tandan. So buah-buah yang melekat-lekat dekat tandan tu kita akan pisahkan. So dia akan ada sketul-sketul lah. Okey. So proses yang ketiga adalah proses pencernaan, di mana mesokap, mesokap sabut tadi akan dipisahkan daripada tempurung. Seterusnya proses yang keempat adalah proses pengekstrakan. So minyak akan ditekan keluar, maksudnya minyak daripada mesokap tadi tu kita akan kompres untuk keluarkan minyak daripada mesokap tadi, daripada sabut tadi. So proses yang kelima adalah proses penerusan. So bila kita dah hasil kita keluarkan minyak daripada sabut, so mungkin akan ada sisa-sisa daripada sabut tadi tu. So kotoran-kotoran tu tadi kita akan melalui proses penerusan, iaitu kita akan hasilkan benda asing yang ada dalam
minyak yang kita dah kompres tadi tu, melalui proses pengekstrakan tadi. So seterusnya, proses yang keenam adalah proses penurinan. Proses penurinan ni kita nak buang bau dan warna minyak yang bau busuk, bau macam tengik macam tu. So kita nak extract, maksudnya kita nak tulinkan daripada pure daripada minyak kelapa sawit yang dah bercampur-campur macam-macam tu. So kita akan buat proses penulinan untuk dapatkan pure minyak kelapa sawit. Okey, so proses kita ada 6 proses. So proses-proses ni akan sentiasa berterusan lah. Okey, so untuk subtopik ini, okey, struktur buah kelapa sawit ni setakat ini saja. So nanti video yang ketiga awak akan belajar tentang pengekstrakan minyak kelapa sawit di makmal. So yang ini saya akan share video. Okey, so video yang ada cikgu yang dah record lah untuk eksperimen ni dibuat di makmal. Okey, so untuk video ni itu saja. Sekian, terima kasih.